Assalamualaikum dan selamat pagi. Yang saya hormati pensyarah bagi subjek PKUK 3113 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas iaitu Dr. Rubashini, anak perempuan Ramakrishnan. Dan yang saya hormati rakan-rakan sekalian, hari ini saya akan melakukan pembentangan mengenai laporan kajian kes yang telah saya jalankan. Eloklah terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Irshaduddin Safaras bin Salimi dari kelas PST 3T32, option pendidikan khas masalah pendengaran. Jadi kita pergi dengan slide yang pertama, yang mana slide pertama ini akan menceritakan mengenai pengenalan. Dalam pengenalan ini saya telah melampirkan atau saya telah meletakkan maksud-maksud mengenai pentaksiran dan tujuan pentaksiran. Jadi, apakah itu maksud pentaksiran? Saya ambil dari kata-kata Primus 2021 yang menyatakan bahawa pentaksiran ini adalah satu proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menterjemah maklumat tentang pembelajaran seseorang murid yang kebiasaannya bertujuan untuk membuat pengelasan bagi pencapaian dan kedudukan dalam pembelajaran. Jadi, apakah sebenarnya tujuan pentaksiran? Berdasarkan hasil banyak maklumat mengenai murid-murid. Jadi, daripada maklumat tersebutlah, guru boleh mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh murid tersebut dan seterusnya merangka dan melaksanakan intervensi yang sesuai untuk meningkatkan prestasi murid mengikut tahap kebolehan dan perkembangan murid. Jadi, sudah tentulah apabila adanya intervensi-intervensi yang sesuai, seseorang guru dan cemerlang. Jadi kita pergi dengan seterusnya, iaitu latar belakang responden, yang mana dalam pentaksiran yang telah saya jalankan, saya telah mengambil responden iaitu daripada adik kepada rakan saya, yang mana ianya bernama Maria Sofia binti Johari dan umur dia adalah 8 tahun ataupun darjah 2. Jadi dia bersekolah di Sekolah Kebangsaan Gaal Pasir Putih, Kelantan. Okey, masalah yang dihadapi oleh Mariam Sofia ini sebenarnya dia adalah daripada murid masalah pembelajaran iaitu murid autism. Jadi berdasarkan pertanyaan saya terhadap ibu bapa dia ataupun ibu bapa Mariam Sofia, ibu bapa Sofia ini telah menyatakan bahawa Mariam Sofia ini mempunyai masalah ataupun lemah dalam mata pelajaran matematik. Jadi sesuailah dengan pentaksiran yang telah saya lakukan kerana pentaksiran saya adalah mengenai mengenai mata pelajaran matematik. Jadi untuk lembaran pentaksiran saya ini, saya telah menyediakan 6 lembaran kerja. Jadi, kita pergi dengan satu persatu, iaitu kekuatan dan kelemahan yang terhasil daripada sesi ujian yang telah dilaksanakan. Jadi kita pergi dengan lembaran yang pertama, ada kekuatan dan kelemahan yang tersendiri yang dapat saya lihat, yang mana murid A ataupun Maria Sofia ini dilihat sangat menguasai sebenarnya konsep asas tambah untuk lembaran kerja yang pertama. Dan sebenarnya kejayaan Maria Sofia ini boleh dikatakan ataupun disokong oleh kekuatan yang terdapat dalam set lembaran kerja yang pertama, iaitu gambar rangsangan yang baik untuk membantu Sofia bagi menjawab soalan-soalan berikut. Jadi gambar-gambar yang terdapat pada lembaran kerja yang pertama ini telah membantu Sofia untuk menjawab soalan dengan baik dan betul. Jadi apa pula kelemahan yang terdapat pada lembaran kerja yang pertama ini? Jadi saya telah melakukan analisis yang mana saya dapat rumuskan bahawa tulisan Sofia tidaklah kemas dan boleh menyebabkan saya
berlaku kekeliruan lah semasa saya menyemak. Jadi itu merupakan kelemahan murid ataupun kelemahan Sofia. Jadi apakah kelemahan bagi set lembaran kerja ini? Saya telah menganalisis dan saya menjumpai bahawa soalan yang dibina ini sudah tentulah soalan yang mudah untuk dijawab oleh murid tahun 2 kerana ianya sangat-sangat apa orang kata asas sahaja kalau kita dapat lihat. Jadi kita pergi dengan lembaran kerja yang kedua. Yang mana dalam lembaran kerja yang kedua ini kekuatan dan kelemahan juga terbahagi kepada dua. Yang mana saya melihat Mariam Sofia dalam kekuatannya adalah dia dapat mengikuti arahan soalan dengan baik, iaitu arahan soalan hanya perlu membulatkan jawapan yang yang tepat dan pada tempat yang sepatutnya lah. Jadi saya lihat Mariam ini dapat bulat jawapan pada jawapan yang betul dan jumlah markah Mariam Sofia pada lembaran kerja ini adalah 100% ataupun skor markah yang penuh. Jadi itulah kekuatan Mariam Sofia dalam lembaran kerja yang kedua ini. Jadi selain itu juga, kalau kita dapat lihat lembaran kerja dua ini juga menyediakan bahan rancangan bagi membantu murid A iaitu Mariam Sofia dalam mengira nilai awal sebelum memilih item yang sama dengan nilai mata wang yang diberikan dengan sangat mudah kerana mempunyai gambar-gambar yang sangat jelas dan sangat membantu Sofia untuk memberi gambaran yang lebih lanjut. Jadi terdapat juga kelemahan dalam lembaran kerja dua ini yang mana kelemahan dari segi murid itu sendiri iaitu saya dapat lihat murid kerap menukar jawapan sehingga menyukarkan guru untuk menanda markah kerana timbul sedikit kekeliruan. Kalau kita dapat lihat contoh yang saya berikan di tepi itu, ada kesan-kesan padam yang telah dilakukan oleh murid tersebut. Jadi berlakulah kekeliruan kerana tidak tahu yang mana satu betul, yang mana satu dia nak bulat. Gitu. Jadi saya perlu melihat dengan lebih terperinci ataupun dengan lebih berhati-hati supaya penandaan kertas ini tidaklah menjadi ralat. Jadi kelemahan yang seterusnya bagi lembaran kerja yang kedua ini sudah tentulah uh, apa orang kata lembaran kerja ini guru menggunakan penambahan nombor yang mudah sahaja serta pilihan jawapan yang sangat ketara di antara betul dan salah. Jadi kita dapat lihat jurang dia mudahkan Mariam Sofia untuk menjawabnya dengan betul. Jadi dia boleh pastilah, dia boleh agak dah yang mana salah, yang mana betul. Maksudnya jawapan yang ada itu kalau salahnya tidak logik sama sekali. Jadi ia menyenangkan untuk Mariam Sofia mendapat skor markah yang penuh. Jadi kita bergerak kepada lembaran kerja yang ketiga yang mana ianya mempunyai dua kekuatan dan dua kelemahan juga. Yang dapat saya lihat di sini bahawa dalam lembaran kerja tiga ini murid berjaya menambah nilai mata wang yang kecil dengan baik dan betul. Kalau kita dapat lihat di sini ada 4 soalan dalam lembaran kerja ketiga. Namun begitu hanya 2 yang dapat dilakukan dengan betul dan 2 lagi salah. Jadi kita perlu lihat kenapa salah. Sebenarnya kelemahan yang ada pada murid ini adalah murid ini tidak boleh menjawab soalan yang melibatkan pengumpulan semula nilai. Jadi Mariam Sofia ini hanya boleh menjawab nilai mata wang yang kecil sahaja. Jadi itulah kelemahan sebenarnya murid ini tidak dapat melibatkan pengumpulan semula nilai. Jadi kekuatan dari segi lembaran kerja pula adalah setiap soalan yang disediakan lebih sistematik. Kalau kita dapat lihat setiap soalan itu disediakan dalam bentuk lazim ataupun proses jalan kira. Ianya sudah tentu akan membantu murid tersebut untuk menjawab dengan baik. Jadi apakah kelemahan lembaran kerja ketiga ini? Kalau saya dapat lihatlah soalan dalam lembaran menggunakan nilai digit ini adalah nilai yang sangat besar dan tidak masuk akal lah kalau untuk murid darjah 2 untuk menjawabnya. Jadi sebab murid darjah 2 hanya belajar sampai angka berapa dan kita melebihi angka yang sepatutnya dia belajar. Jadi itu merupakan kelemahan pada lembaran kerja 3. Jadi kita beralih ke
pula kepada lembaran kerja 4, iaitu mempunyai 2 juga kekuatan dan 2 juga kelemahan. Yang mana kekuatan yang pertama adalah murid dapat menyusun digit dalam bentuk standard dengan baik dan betul. Okey, kalau kita dapat lihat di sini, murid dapat susun betul-betul secara bentuk lazimnya, macam mana nak susun, cara untuk menambah. Jadi berikut merupakan contoh yang dapat saya berikan. Dan kekuatan yang seterusnya adalah penyediaan ruangan kotak pada bahagian jawapan merupakan kelebihan yang terdapat dalam lembaran kerja 4 ini. Ruangan kotak itu telah membantu murid-murid untuk mengira supaya lebih sistematik dan lebih kemas. Jadi kelemahan yang terdapat pada lembaran kerja 4 ini adalah yang dapat saya lihat, murid mengambil masa yang agak lama untuk menjawab ke semua soalan. Oleh ini ini kerana sebenarnya murid perlu menyusun semula nilai digit dalam bentuk lazim sebelum mengira jawapan tersebut. Mungkin ada kelebihan adanya kotak, tetapi ada juga kelemahannya kerana murid perlu menyusun semula. Ianya akan mengambil masa murid tersebut untuk menjawab soalan ini. Jadi kelemahan bagi lembaran kerja 4 ini saya dapat lihat adanya ralat dalam digit nombor pada bahagian soalan. Kalau kita dapat lihat dalam contoh tersebut, okey, ada saya conten dengan pen merah, iaitu nombor-nombor yang ralat. Ini akan menyebabkan murid-murid menjadi keliru. Adakah ini nombor ataupun titik? Jadi ini merupakan kelemahan yang terdapat pada lembaran kerja 4. Jadi kita bergerak kepada lembaran kerja 5 ya, dengan kekuatan dan kelemahan. Jadi kekuatan yang pertama adalah murid ini berkebolehan sebenarnya untuk menulis ke semua nilai digit nombor yang dinyatakan dengan baik. Jadi kalau saya dapat lihat, semua nilai digit nombor yang dinyatakan, dia boleh tulis dengan baik. Namun begitu, murid ini juga ada kelemahan dalam penulisan orang kata dalam penulisan yang baik itu ada juga sedikit kelemahan yang mana murid ini dilihat sangat lemah dalam menentukan titik perpulahan. Kalau yang biasa tu dia boleh tulis, kalau yang menentukan titik perpulahan tu dia akan jadi sedikit keraguan. Jadi kekuatan untuk lembaran kerja 5 ini adalah setiap soalan di-highlight menggunakan warna kuning. Ini kerana adalah untuk memberi rangsangan kepada murid supaya dapat dilihat dengan lebih jelas dan dapat dibaca dengan lebih baik. Ini kerana kita tahulah murid yang saya membuat pentaksiran ini adalah murid autism. Jika kita sertakan dengan warna-warna, sudah tentulah kita dapat menarik perhatian dan minat murid untuk terus membaca. Jadi untuk kelemahan yang seterusnya bagi lembaran kerja 5 adalah soalan yang disediakan terlalu abstrak, yang mana saya kurang bersetuju dengan lembaran kerja 5 ini kerana ianya sangat sukar untuk murid yang mempunyai masalah seperti autism ini menjawab lebih-lebih lagi dalam keadaan ataupun dalam titik perpuluhan, yang mana murid hanya baru darjah 2 tetapi perlu uh, apa perlu belajar mengenai titik perpuluhan. Silibus tidak ada lagi tapi dia perlu jawab. Jadi itulah merupakan kekurangan yang ada pada lembaran kerja 5. Jadi kita bergerak kepada lembaran kerja 6, iaitu kekuatan dengan kelemahannya. Kekuatan bagi lembaran kerja 6 ini dapat saya kongsikan adalah murid dapat menyusun nilai digit dalam bentuk lazim dengan baik. Okey, kalau kita dapat lihat murid menyusun dengan baik. Tetapi sayangnya setiap nilai digit yang disertakan pada gambar tersebut ataupun murid ini orang kata berlaku kekeliruan pada murid kerana untuk menjawab soalan ini. Kerana kalau kita dapat lihat dalam lembaran kerja 6 ini untuk penyataan tu tidak disertakan dengan gambar. Jadi apabila pada soalan di bawah yang murid perlu jawab, dia hanya meletakkan gambar tanpa sebarang harga. Jadi ianya akan berlaku kekeliruan dalam murid yang menjawab. Jadi kekuatan bagi lembaran kerja 6 ini adalah soalan yang kreatif dan menarik dari segi penggunaan gambar contoh yang berkait dengan kehidupan seharian. Kalau kita dapat lihat di sini, ada telur, ada tepung, yang mana ianya berkaitan dengan kehidupan seharian murid. Jadi ianya sudah tentulah akan menarik minat murid untuk terus membaca dan terus menjawab. Dan kelemahan yang terakhir yang terdapat dalam lembaran kerja 6 adalah tulisan murid ini agak teruk sehingga menyebabkan berlaku kekeliruan untuk guru menyemak
dengan lebih baik ataupun dengan lebih orang kata berhati-hatilah dengan betul. Jadi tulisan ini sangat memain peranan kerana ianya boleh menyebabkan berlakunya emosi, gangguan emosi terhadap guru-guru yang menanda kertas. Jadi ini merupakan rujukan yang telah saya lakukan sepanjang saya menulis laporan kajian kes ini. Okey. Jadi ini merupakan rujukan juga. Okey, jadi itu sahaja perbentangan saya pada hari ini. Mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa ataupun tersilap kata. Jadi saya undur diri dahulu. Sekian, terima kasih.